Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada Tuan Pengerusi, itu juga yang bahagia Tuan Pengerusi masjid, Tuan Imam, barisannya Tuan Kuasa, hulu balang penggerak masjid, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Nama saya Syamsul Amri bin Ismail, ataupun dimasyhurkan dengan Syamsul Debat. Dilahirkan pada 3 Ogos tahun dirahsiakan. Maknanya hari ini hari lahir saya. Saya dilahirkan di kampung Aidilali, Batu Kikir, Jempol, Negeri Sembilan. Dan itulah kot. Saya datang daripada Negeri Sembilan. Kata adat banyak kiasan ditunjuk dia, tetapi bukan bergulung pendek, panjang direntangkan. Memang takkan faham kalau tak direnungkan. Nah, itu pantun permulaan lah. Jadi hari ini, tak silap saya, tajuknya adalah masjid. Masjid kita, tanggungjawab kita. Jadi tanggungjawab kita tu adalah, kalau kita faham lah kan, masjid ni bukannya rumah kita dari segi maksudnya macam kita punya tu, kita buat macam seolah-olah mempunyakan masjid tu seolah-olah orang lain tak boleh masuk, tak. Tapi kita sama-sama tanggungjawab mengimarahkan, menghidupkan masjid. Contoh, kalau semayang boleh duduk ramai-ramai kat dalam, kenapa dengan ceramah duduk kat luar? Contoh. Masuklah dalam, katalah tengok Syamsul Debat. Kan? Dalam banyak kosong ni. Elok duduk dalam, duduk luar, apa hal? Contohlah. Ni saya cakap untuk orang jemaah masjid lain. Jemaah ni tak, saya faham. Jadi, tu saya kata tadi, memang takkan faham kalau tak direnungkan. Itu kena renung kan. Hari ni kira ramai lah sebab melempah sampai keluar. Kan? Alhamdulillah. Saya seronok sangat. Itu sebab saya tak boleh nak tolak jemputan masjid ni, sebab saya difahamkan jemaah subuh dia setiap hari memang seramai ini. Kalau galak tu tak ada lah. Jadi mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Jadi kalau kita tengok kan, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat yang ke-36 membawa maksud nur hidayah, petunjuk. Ni orang sebut ni. Ada orang cakap kan, kenapa bila kita tanya kenapa engkau ni tak berubah, kenapa engkau ni tak tutup aurat, kenapa kau tak ni, ayat dia belum sampai seru. Orang Melayu lah, orang Islam tak cakap macam tu. Orang Melayu rumah cakap belum sampai seru, dia kata. Belum dapat petunjuk lagi, dia kata. Pada orang Melayu ni, dia punya faham petunjuk tu. Aksiden, terbalik kereta, dia hidup lagi. Itu petunjuk tu. Dia tak fikir, mujur terbalik tu hidup lagi, kau mampu tahu macam mana. Jadi petunjuk ni jangan tunggu aksiden. Jangan tunggu nak jadi malapetaka tu baru nak kata, oh dah sampai seru. Tak. Kena cari. Kadang-kadang tak ada petunjuk, walaupun nama dia memang dah hidayah dah. Nama dia hidayah dah, tapi tak dapat petunjuk dah. Bini dia hidayah, laki dia macam tu. Perangai pelacit sampai ketua. Bukannya orang sini, orang tempat lain. Kan? Jadi, firman Allah tadi menyatakan nur hidayah, petunjuk Allah itu bersinar dengan nyatanya. Terutama sekali di rumah-rumah ibadah yang diperintahkan oleh Allah supaya dimuliakan keadaannya dan disebut serta diperingat nama Allah padanya. Datang rumah Allah ni insyaAllah. Tak ada siapa yang kusut. Semua tenang. Tu yang tadi macam nak rabah masa semayang tadi. Kan? Dia semua pandang. Siapa imam? Tengok anak muda ke depan.
Sudah, ini panjang ni. Dia kata kan, dah mula kawan tu, dah macam tiang apa tu lah, tiang pokok tu. Kan, jadi tenang ke tak tenang? Tenang tu kalau sampai beli lalap masa semayang, mana tenang tu. Kan? Tahu tak dalam perbuatan solat tu? Tahu tak? Ibu-ibu tahu tak? Perbuatan solat tu, mana perbuatan yang paling tenang sekali? Dalam salat, semua perbuatan kita akid takbir, kan, kata ihram, lepas tu kita rukuk, kita i'tidal, kita sujud, kita duduk antara dua sujud, kita sujud balik, kan. Jadi dalam perbuatan tu mana yang paling tenang sekali? Ramai yang jawab sujud. Kalau tenang sujud tu ada harapan lalap. Menurut pakar teori patik, dia buat kajian teori patik solat. Rupa-rupanya perbuatan yang paling tenang waktu bila tau? Daripada kita rukuk tu, Sami Allahu liman hamidah, waktu kita berdiri, sebelum kita turun sujud, itulah sebenarnya perbuatan yang paling tenang jiwa. Dan benda tu takkan dapat dicapai ketenangan oleh orang yang bila dia bersemayang tu mencelinap punya. Atau mencelinap. Orang Islam cakap mencelinap ni, budak-budak KL sebut berdesuk lah, macam tu. Ataupun yang paling laju dalam Negeri Sembilan ni dia sebut menculit. Itu laju betul lah tu. Orang faham sebab apa kalau berdesuk tu? Orang faham sebab apa? Mencuat. Mencuat. Macam tu. Mencuat laju ni. Macam tu kan. Sama Allah SWT. Allah SWT. Itu tak dapat. Ya. Jadi, kalau datang tu, insyaAllah. Syarat utama pengimarahan masjid. Orang nak imarahkan masjid, mestilah orang terlibat, mestilah orang Islam. Orang kafir tidak boleh mengimarahkan masjid dan tidak akan diterima oleh Allah. Masyarakat Arab Jahiliyah sebelum Islam mengimarahkan Masjidil Haram dengan memberi khidmat, memberi minum kepada jemaah haji, dan mereka yakin mereka melaksanakan tugas besar. Walhal apa yang mereka lakukan hanyalah imarah dari sudut binaan dan fizikal luaran saja. Bila orang datang nak buat haji, dia bagi makan, dia bagi itu, dia tolong kat barang, dia tolong buat itu. Dia ingat itu dia dah buat kerja besar dah. Kan? Tapi itu hanya luaran sahaja dan mereka tidak mengimarahkan dari sudut roh dan tujuan masjid dibina untuk menyembah Allah dan tidak melakukan syirik. Salahnya mereka syirik. Kan? Sebab itulah Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat yang ke-19, adakah kamu sifatkan hanya perbuatan memberi minum pada orang-orang mengerjakan haji dan hanya perbuatan memakmurkan Masjidil Haram itu sama seperti orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat serta berjihad pada jalan Allah? Mereka yang bersifat demikian tidak sama di sisi Allah dan Allah tidak memberikan hidayah petunjuk pada kaum yang zalim. Jadi rumah ni rumah Allah, kita sama-sama hidupkan. Datang ramai-ramai. Dan Nabi pernah pesan, siapa yang rasa hidup akhir-akhir ni macam parit lah, susah betul hidup. Ada tak rasa macam tu? Akhir-akhir ni ada tak macam tu? Ada je masalah. Pernah tak macam tu? Ada tak rasa macam tu? Kalau ada rasa macam tu, Nabi dah bagi dah solusi dia. Nabi kata, barang siapa yang nak dimurahkan rezekinya, jangan tinggalkan dua amalan dia. Apa dia? Yang pertama, jangan tinggal solat sunat 2 rakaat sebelum subuh, dan juga jangan tinggal sedekah subuh. Cuba buat tu seminggu, dalam seminggu ni cuba jangan tinggal. Cuba tengok ada tak perubahan. Kena yakin lah. Ini tak yakin. Kita nak senang tapi modal tak nak keluar. Sedekah pun tak nak. Kodamut, tahu tak kodamut? Dia bukan kodakut, kodamut. Kodamut dan kodakut campur komut. Itu jadi kodamut tu. So sebab tabung, perasan tak? Tabung masjid kalau yang bergerak tu, dia ada tayar. Saja ada tabung minyak kat tayar. Dia bunyi-bunyi, sampai dah tayar tu. Dah sampai dah tabung. Tapi kita tak nak, kena buat lalap. Kenapa? So, tahu tak sampai berhenti kan? Terus sambung tolak. Masalah kan? Orang yang datang masjid ada harapan, dia akan solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Sebab dia nampak paling tidak, semua orang semayang, takkan aku tak semayang. Paling tidak, dia akan semayang. Tapi rupanya Nabi dah pesan nak dimurahkan rezeki. Itu sebab orang-orang di sini
yang datang semayang subuh. Tenang je. Macam saya ni, relax kan. Saya yakin ni hati saya. Saya yakin lepas ceramah ni, sebab dah solat rakaat sebelum subuh tadi. Saya yakin lepas ni ada sarapan. Macam tu. Saya yakin lah. Tak tahulah, ya tidak. Saya agak-agak macam tu. Kan? Jarang lah tak ada macam tu. Kebiasaannya ada. Tetap rugi tu. Dan ada ke tak? Ada kan? Saya dah cakap. Nak confirm gambar tu kan. Jadi makna kata imarahkan masjid. Ini kadang-kadang kita dah lah tak datang. Lepas tu kadang-kadang bila datang tu pula kita terfikir. Apa tu? Kadang-kadang terlampau memikirkan orang. Kan kalau aku pergi kan apa pula orang cakap. Dia fikir orang cakap. Aduh. Ini mesti orang sindi-sindi aku. Barang siapa yang beribadah kerana manusia, hukumnya riak. Barang siapa yang tidak beribadah kerana manusia, hukumnya syirik. Macam mana pula? Sebab ada yang lebih besar daripada Allah menyebabkan dia tak beribadah. Yang mana? Jadi peduli kalau orang ni. Kan? Orang yang dah lama pergi semayang di masjid, janganlah rasa good-good pula. Aku ni dah 2 tahun ni tak pernah tinggal masjid ni. Tak ada yang pecah rekod aku. Contohlah kan, janganlah macam tu. Kan, masuk dalam masjid, contoh kan, kadang-kadang perbuatan sombong tu dia ada 3 jenis. Ujub, riak, takbur. Tapi hari ni tu bukan tajuk dia lah, tu kena tunggu dalam ceramah yang lain lah, maknanya kena panggil lagi ni. Macam tu lah. Bila dia masuk semayang, contoh dia sampai dekat masjid, dia masuk, tak ada orang. Dalam hati je, dia tak cakap. Dalam hati je, tak ada orang lain. Aku paling awal, dah seminggu dah aku paling awal. Dahsyat juga aku ni. Ujub. Dalam diri sendiri rasa bagus. Rasa kita hebat. Dah berapa hari tu turut dah aku paling awal ni. Hebat aku. Dalam hati, tak cakap orang ni. Allahu Akbar. Terdengar bunyi sliding door tu. Ada orang masuk. Berbunyi tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Biar orang dengar. Riak. Lepas mayang dia berbuat dengan kawan. Kau perasan tak siapa yang paling awal datang masjid sekarang? Engkau lah siapa lagi? Ya ke? Tak sangka kan? Tu takbur nama. Dalam satu hari tu, satu masa tu, 3-3 dia boleh ada. Bayangkan. Pagi tu datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedap pula suara aku dalam hati. Habis tu. Jangan main. Tu baca penyanyi-penyanyi lah. Ingat tak dulu? Zaman kegemilangan penyanyi-penyanyi dulu lah. Tak payah sebut nama lah. Dia punya tarik tu sampai ke bukit, ke Gunung Kinabalu dia pun suara. Punya pitch dia tu tinggi lah. Kalau tarik tu, memang tak teringat tu. Dahsyat betul suara dia lah. Tiba-tiba masuk ke Gavaganza, minta nyawa. Nak tunjukkan apa? Allah kalau nak tarik sampai masanya habis juga. Kan? Rumah besar, nak belagak apa. Sampai masa ada ramai lagi rumah lagi besar. Kereta baru, cantik kereta, tiba-tiba ada lagi baru lagi. Contoh kan? Contoh. Cantiknya motosikal kau. Paling lama 2 hari, lepas tu tak beli dah motor. Dah biasa tengok lah. Nampak tak? Jadi tak ada benda nak kita sombong.